Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah video yang kedua dalam bab 1, organisasi tisu, tumbuhan dan juga pertumbuhan. Okey, video kita yang kedua ni, kita akan membincangkan tisu meristem dan juga pertumbuhan. Okey, now hari ni kita nak discuss, video ni kita nak discusskan mengenai apa? Kita nak kenal pasti bahagian-bahagian yang terlibat dalam pertumbuhan. So, bahagian-bahagian yang terlibat dalam pertumbuhan, dia terdiri daripada zon pembahagian, nombor 1, kedua zon pemanjangan, nombor 3 zon pembezaan. Kemudian sebenarnya pertumbuhan ni kita boleh pecahkan kepada dua. Pertama adalah pertumbuhan primer, kedua adalah pertumbuhan sekunder. Tapi untuk video yang ni saya cerita pasal primer saja dulu. Okey. Now, so tengok sini Apakah itu tisu meristem? Tisu meristem ni sebenarnya adalah tisu muda. Meristem muda menjalani mitosis. Okey, so senang kata tisu meristem tisu muda yang aktif bermitosis. So, bila beraktif bermitosis, okey, so dia akan menyebabkan ada penambahan sel. Okey, so dekat sini, proses tisu meristem ni terlibat dalam apa? Dalam pertumbuhan. So, awak tengok kat sini, dia terlibat dalam pertumbuhan. So, pertumbuhan ni ada 3 zon. Terdiri pada zon pembahagian sel, pemanjangan sel dan juga pembezaan. Apabila tisu tu atau sel tu telah menjalani pembezaan, ia akan menjadi tisu kekal atau tisu matang lah. Okay. Now, ini terus kat sini tahu. Ini yang kita akan belajar. So, pertumbuhan ni ada 2 jenis. Pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Tapi semua tumbuhan akan menjalani pertumbuhan primer. So, pertumbuhan primer ni mesti lengkap. Mesti semua tumbuhan akan menjalani pertumbuhan primer. Kemudian, okey, pertumbuhan sekunder. So, step dia pertumbuhan ada 2 jenis. Pertama adalah primer, kedua adalah sekunder. So, tisu meristem ni ada 2 jenis. Dia tengok dalam lokasi, which is meristem apex dan juga meristem lateral. So, meristem apex ni dia terlibat sebenarnya dalam pertumbuhan primer. So, pertumbuhan primer ni kalau awak nampak, dia adalah dekat mana? Pertumbuhan dia yang untuk memanjang ke atas. Primer memanjang. So, primer. Kalau lateral sisi, dia akan melebar. Makin lebar, makin lebar. So, lateral dia adalah sisi. Kalau meristem tu pertumbuhan dia akan ke atas atau ke bawah. So, meristem apex ni ada di pucuk. Dan satu lagi ada di akar. So, tengok ini adalah meristem pucuk. Yang bawah ni adalah meristem akar. So, senang kata meristem apex. Apex tu hujung. Ni hujung. Sini adalah yang hujung. Tapi lateral adalah sisi. Pertumbuhan dia melebar. Tapi kalau pucuk ni, dia pertumbuhan dia ke atas. Akar, tengok, dia ke bawah. So, senang kata kalau ke sisi lebar, itu adalah pertumbuhan primer. Kalaulah ke atas ni, ini adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Yang ini adalah pertumbuhan sekunder. Alright. So, kalaulah meristem lateral atau sisi, ia melibatkan ada 2 jenis cambium. So, lateral ni, kita pecahkan ada 2. Satu adalah cambium gabus. Satu adalah cambium vascular. So, kalau awak tengok daripada gambar ni, yang letaknya di luar dekat bawah, dekat ini adalah epidermis kan. Ini yang luar, lapisan luar. Ini kita nak bayangkan ini bahagian kulit kan. Kulit pokok. Yang ini adalah cambium gabus. Okey, kalau yang bahagian dalam ni, ini adalah kita panggil dia sebagai tisu vaskular. Okey, kalau tisu vaskular dia ada kaitan dengan vaskular je awak nampak situ, dia ada kaitan dengan phloem dan juga xylem. Ini kita akan belajar dalam video yang ketiga. Okey.
Now, kita buat slow-slow je tajuk ni. Tajuk ni kita relax je tajuk tumbuhan, okey? So, kita dah bagi tahu. Pertumbuhan ni ada 3 zon. Okey, saya nak ambil video yang cantik. Oh, this one. Pertumbuhan ni ada 3 zon. Pertama, kalaulah awak tengok daripada gambar yang ini, pertama adalah zon pembahagian. Okey, kalau dia bahagi-bahagi ni, zon pembahagian ni ada yang bertambah. Yang bertambah dekat sini adalah sel bertambah. So, sel tu akan bertambah. Okey, lepas tu bila sel tu bertambah, kepanjangan meningkat. Maksudnya makin dekat atas. Kepanjangan meningkat. So, ini adalah meristem apex. So, kalau awak nampak ada macam tunas baru kat sini ni, kalau tunas tu yang ada kat bahagian daun, kita panggil tunas-tunas kecil tu yang ada dekat meristem apex, kita panggil primordium daun. So, primordium ni adalah kawasan yang macam bertunas. This one. Okay, so kalau primordium ni kita boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa dekat zon pembahagian. So, saya ulang lagi sekali. Dalam pertumbuhan, ia melibatkan 3 zon. Zon yang pertama adalah zon pembahagian. Dalam zon pembahagian, sel bertambah. Kepanjangan bertambah. Maksudnya dia makin ke atas. Kenapa dia bertambah? Sebab ia melibatkan proses mitosis. Bila ia bertambah, ada sel tu tertolak ke zon pemanjangan. Disebabkan bilangan sel bertambah, okey, ada sel-sel tu tertolak. So, okey, dia akan tertolak ke bahagian zon pemanjangan. Okey. Tapi kalaulah awak nampak di sini dalam gambar ni, kalaulah dalam zon pembahagian, okey, sel-sel dia ada vakuol, tapi vakuolnya kecil. Bila lah tisu ni masuk ke dalam zon pemanjangan, saiz akan bertambah. Tengok saya slow-slow tau. Kalau dekat zon pembahagian, yang bertambah adalah sel. Sel bertambah. Tapi kalau dekat zon pemanjangan, saiz tu yang bertambah. Okay. Alright, so jangan confuse. Sebab kalau mitosis, sel bertambah. Kalau dekat zon pemanjangan, saiz bertambah. Macam mana saiz tu boleh bertambah? Saiz tu bertambah adalah disebabkan ada satu proses namanya adalah pemvakuolan. Daripada vakuol kecil, ini adalah vakuol kecil, dia akan bergabung menjadi vakuol besar. So, keadaan senang kata kombinasi gabungan vakuol yang kecil, kita panggil dia pemvakuolan untuk menjadi vakuol yang besar. So, macam mana pemvakuolan ni berlaku? Disebabkan ada H2O. Okey, ada H2O dan nutrien. H2O, nutrien meresap masuk. Bila dia meresap masuk ke dalam vakuol, vakuol tu akan jadi besar. Okey, so ingat kat sini tau. Zon pemanjangan, saiz bertambah. So, macam mana saiz bertambah? Disebabkan proses pemvakuolan. Apakah itu pemvakuolan? Pemvakuolan vakuol kecil akan bergabung menjadi besar. Okey, now ketiga. Zon yang ketiga, kalaulah dari sini, zon yang ketiga adalah beza. Yang sini nak jadi matang, menjadi tisu kekal. Okey, matang, atau kalau kat sini kita kata dia matang nak jadi tisu kekal. Ingat tak tisu kekal kita ada berapa? Tisu kekal kita ada, yang ni saya ingatkan anak murid saya, dia ada A, okey, AVE. Dia ada asas, ada sini vaskula. Ini adalah epidermis. Kalaulah awak tengok kat sini, ia melibatkan xylem dengan phloem. Xylem dengan phloem ni tisu mana satu? Ini adalah contoh-contoh tisu vaskula. Ni contoh tisu vaskula. So, kesimpulannya, proses pertumbuhan ada 3 jenis. Pertama adalah zon pembahagian. Kedua, zon pemanjangan. Ketiga, zon pembezaan. Apabila tisu-tisu ni telah menjalani pembezaan, tisu-tisu ni akan menjadi, apabila tisu ni telah menjalani pembezaan, membeza, dia menjadi tisu kekal.
yang kita panggil tisu tu dah khusus menjalankan fungsi yang spesifik. So yang ini kita cerita ini dekat pucuk. Okey, kalau yang ini dekat akar. So dekat akar ni special sikit tau. Akar ni dia macam ada lidah. Kita panggil yang ini bahagian yang luar ni. Ini kita panggil dia sebagai jidal akar. So maksudnya paling di outer layer, paling hujung sekali dia ada satu bahagian yang kita panggil dia sebagai jidal akar. So sama juga pembahagian, pemanjangan, pembezaan. Tadi pembahagian kita kata apa yang bertambah? Di sini sel yang bertambah. Kenapa sel bertambah? Sebab dia melibatkan mitosis. Zon pemanjangan apa yang bertambah? Saiz bertambah. Kenapa saiz bertambah? Sebab berlakunya proses pemvakuolan. Okay. Right. So, ini adalah condition sel. Kita dah cakap tadi. Ini adalah senang kata daripada ni, yang ini dia cerita keadaan sel. Saya dah cerita yang ini. Ini dalam buku teks tau. So, inilah dia. Mula-mula asalnya, tengok ya, vakuol kecil. Which is pembahagian. Lepas tu, pemanjangan. Tengok, nampak tak? Vakuol kecil ni bergabung menjadi vakuol besar. So, maksud macam mana boleh bergabung? Dia akan menyebabkan ada H2O tu meresap masuk. Nampak tak kat sini? Ada berlakunya osmosis. Kalau osmosis je, awak nampak, awak tahu itu adalah H2O meresap masuk. Dan penyerapan nutrien. Kemasukan air, okey, dia akan menyebabkan kemasukan air akan mengenakan tekanan pada dinding dan menolak, menyebabkan sel tu memanjang dan melebar. Bila beza tu senang kata dia dah jadi sel-sel yang khusus menjalani fungsi yang spesifik. Kalau saya nak bayangkan zon pembahagian ni macam muka dia semua sama je. Kalau beza ni macam awak, macam baby dulu semua kecil, muka macam lebih kurang sama je. Bila dah remaja, awak nampak feature tu baru nampak beza. Awak dah mengalami pembezaan. Okey, now kita teruskan. Okey, now tisu meristem. Ni tadi tahu. Kita ulang kan, tadi kita kata pertumbuhan ada dua jenis. Okey, now pertumbuhan berlaku di tisu sel meristem. So kita ada di sini, ini tadi kita dah cakap, kita ada meristem apex. Okey, alright, apex ni terlibat dalam pertumbuhan primer. Kalau lateral sisi terlibat dalam pertumbuhan sekunder. Now lateral ni kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah cambium gabus, dia adalah di lapisan maksudnya kulit, bawah lapisan kulit. Okey, yang paling dalam adalah vascular cambium. Okey, so dekat sini, awak tengok dekat sini. Okey, kalau meristem apex ni, pertumbuhan primer ni, pucuk akan tumbuh ke atas, manakala akan tumbuh ke bawah. Kalau tadi pula ni, meristem lateral ni pula, kita pecahkan kepada dua. Pertama adalah cambium gabus, kedua adalah cambium vascular. Nampak je vascular, dia ada kaitan dengan xylem. Nak bentuk xylem apa? Xylem sekunder. Sebab ia adalah pertumbuhan primer. So, proses pertumbuhan, apakah persamaan antara meristem apex dan juga sisi? Persamaannya, kedua-dua ni berlaku proses mitosis. Di sini pun melibatkan mitosis. Di sini juga melibatkan mitosis. Cuma kalau apex, dia akan memanjang, bertumbuh ke atas atau ke bawah. Tapi kalaulah lateral, dia akan mengalami pertumbuhan ke sisi. Okay. Alright. So, kita tengok sini. Pertumbuhan primer. Tadi kita dah cakap. Pertumbuhan primer, dia melibatkan pemanjangan batang dan juga akar. Ini ke atas. Ini adalah ke bawah. Now, tadi kita dah cakap ada yang pucuk-pucuk tunas kecil di sini. Kalau tunas kecil tu ada di daun, kita panggil dia sebagai primordium daun. Kalau ada tunas kecil kat sini ni, kita panggil dia sebagai primordium tunas. So primordium ni adalah senang kata ada satu bahagian tu. Okay, this one like this. So ini kita panggil dia, kalau bahasa saya panggil dia sebagai macam tunas kecil. Nampak? Okay, yang ini awak jumpa kat mana? Ini awak hanya jumpa dia di kawasan pembahagian sel. So primordium ni awak jumpa di pembahagian sel. Okay, kalaulah letak primordium tu di daun, namanya primordium daun. Kalaulah awak nampak dia dekat bahagian macam batang, kita panggil dia sebagai primordium tunas. Kalau ni tadi kita dah bagi tahu yang akar ni, meristem apex adalah lapisan paling luar, ini kita panggil dia sebagai
jidal akar. So jidal akar ni akan menjadi haus apabila menembusi tanah. Okey, menyebabkan jidal akar ni akan digantikan dengan sel-sel meristem. Ini semua daripada buku teks tau. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, apakah kepentingan pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer ni kepentingannya adalah nak bagi pokok tu ke atas, memanjang. Kenapa pokok tu mesti ke atas? Sebab nak menyerap cahaya matahari. Dan satu lagi, pertumbuhan primer ni akan mewujudkan flowworm primer. So flowworm primer ni apa fungsi dia? Nampak saja flower angkut hasil fotosintesis ataupun saya boleh cakap bahan organik. Kalau xylem untuk angkut apa? Untuk angkut air dan juga garam mineral. Tapi xylem ni selain daripada dia boleh angkut air dan garam mineral, xylem ni memberi sokongan. Macam mana pula xylem ni boleh memberi sokongan? Sebab xylem ni adalah keras dan xylem ni kalau awak perasan xylem ni dinding xylem ni berlignin. Okey, berlignin. So dia bagi extra support. Okey, lignin. Allah, saya punya pen dah nak habis ni. Okey, so itu sahaja untuk pertumbuhan primer. So pertumbuhan primer ni senang kata dia bermula lepas percambahan biji benih. So pertumbuhan primer melibatkan 3 proses: pembahagian, bahagi, panjang dan juga pembezaan. So video yang kedua kita akan bincangkan mengenai pertumbuhan sekunder. So itu sahaja.